Berhormat Kuantan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat berpuasa kepada seluruh umat Islam, khususnya di Kuantan. Soalan saya, soalan nombor 8. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Kuantan. Pelbagai langkah jangka pendek dan jangka panjang telah dilaksanakan oleh KKM bagi mengekang penularan HIV di kalangan pelajar. Semenjak tahun 1997, Kementerian Kesihatan telah bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan untuk meningkatkan kesedaran pelajar mengenai HIV melalui program PROSTAR, program Sehat Tanpa AIDS untuk remaja. Melalui program PROSTAR, pelajar diberikan pengetahuan mengenai jangkitan seksual, HIV dan STI, cara jangkitan dan pencegahan yang disampaikan kepada golongan muda melalui aktiviti berbentuk infotainment. Di samping itu, program intervensi juga diadakan untuk remaja yang berisiko. Bermula tahun 2022, KKM telah memulakan latihan kepada anggota kesihatan di seluruh negara bagi pelaksanaan modul baru program PROSTAR 2.0 yang telah diperkemaskan lagi dengan tambahan komponen stigma serta isu jangkitan masa kini. Jambatan Kesihatan Negeri juga telah memulakan program ini di sekolah-sekolah menengah termasuk sekolah pondok, sekolah agama dan institusi pengajian tinggi mulai tahun 2022. KKM juga dengan kerjasama Majlis AIDS Malaysia telah melaksanakan program rintis saringan HIV Kendiri bagi menyediakan pilihan tambahan kepada ujian saringan sedia ada. Ujian saringan Kendiri ini memberi fokus kepada pelajar institusi pengajian tinggi 18 tahun ke atas yang enggan hadir ke pusat-pusat saringan di klinik kesihatan kerajaan ataupun di dalam community based testing dengan izin. Pelajar yang hendak memperolehi kit ujian Kendiri perlu terlebih dahulu mendaftar di JOM Test anjuran Majlis AIDS Malaysia supaya penilaian risiko serta pendidikan HIV dapat diberi secara jelas. Pencegahan dan rawatan boleh dilaksanakan setelah mengetahui status jangkitan mereka. Sekian, terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Soalan tambahan, Yang Berhormat. Terima kasih. Merujuk kepada laporan 2022 Global AIDS Monitoring yang dikeluarkan oleh KKM, penghidap HIV paling ramai berumur antara 20 hingga 29 tahun, iaitu 45% dan 32% berumur 30 hingga 39 tahun. Manakala laporan sinar harian pada 30 November 2019, lanskap penghidap HIV di Malaysia berubah, di mana pada tahun 2010, kes paling tinggi disebabkan suntikan jarum, iaitu 48%. Tetapi pada tahun 2018, kes paling tinggi disebabkan hubungan seksual antara lelaki, iaitu 57%, dan hubungan heteroseksual sebanyak 37%. Jadi apakah langkah dan status strategi mitigasi kerajaan dalam isu jangkitan HIV berdasarkan kumpulan sasaran yang dikenal pasti oleh pihak kementerian, dan juga apakah respon pihak kementerian terhadap pendirian Jabatan Mufti Negeri Selangor yang melarang pemberian ubat PrEP kepada pasangan homoseksual untuk mencegah jangkitan HIV. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuantan atas keprihatinan berkenaan tentang isu jangkitan HIV ini. Saya melihat dari sudut skop. Memang betul pada tahun 90-an dan awal 2000, isu jangkitan AIDS ataupun HIV kebanyakan adalah berkaitan dengan suntikan. Dan kini kita kena terima hakikat bahawa berlaku perubahan dari sudut gaya hidup, di mana amalan gaya hidup male to male adalah merupakan sebahagian besar jangkitan HIV yang berlaku di Malaysia, dan juga 77% adalah 90% adalah di kalangan lelaki. Dan juga antara langkah-langkah yang saya lihat untuk mencegah jangkitan ini adalah sekiranya data menunjukkan jangkitan bermula daripada umur 20. Bermaksud jangkitan tersebut sudah berlaku
pada tempoh usia remaja, dan juga itu bermaksudnya sudah bermula di peringkat persekolahan. Dan juga saya melihat isu seperti grooming adalah juga merupakan punca mengapa ada sebahagian kanak-kanak ataupun remaja dipaksa untuk memilih gaya hidup yang tidak begitu sihat ini. Dan juga selain daripada itu, kita perlu bekerjasama dengan agensi-agensi NGO yang sentiasa mengadakan awareness dengan izin untuk cara-cara pencegahan. Dan juga berkenaan tentang isu PrEP, betul. Walaupun Kerajaan Negeri Selangor ataupun Mufti Kerajaan Negeri Selangor telah mengeluarkan satu fatwa ataupun kenyataan, kami di KKM sedang mengadakan satu sesi libat urus, dan juga saya melihat kita tidak dapat menidakkan golongan yang berisiko untuk mendapatkan PrEP ini. Dan juga saya melihat adalah lebih baik untuk kita mencegah golongan-golongan risiko itu untuk menyebar luas jangkitan HIV ini di kalangan pasangan, masyarakat ataupun kenalan-kenalan mereka. Maka saya memohon agar kita sentiasa menjalankan satu sesi libat urus, dan juga KKM akan melihat semula program rintis yang sedang dilaksanakan adakah perlu diteruskan ataupun kita kena mempunyai satu way forward supaya kita dapat mencegahkan masalah HIV ini, terutama sekali gaya hidup di kalangan lelaki ini. Itu saja yang dipertua. Yang berhormat Sungai Petani. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Timbalan Menteri Seri Kesihatan. Gading kan? Siapa? Seri Gading. Sungai Petani. Sungai Sungai Petani. Petani. Sungai Petani. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Timbalan Menteri Kesihatan. Human Immunodeficiency Virus ini, kalau kita tahu, penularan virus itu adalah melalui cairan tubuh dan hubungan seksual. Dan tidak semua yang menghidap HIV ini adalah orang yang melakukan aktiviti itu. Kadang dia dapat daripada suami atau isterinya. Dan banyak penghidap HIV ini sebenarnya bukanlah pendosa atau bukanlah yang melakukan hal-hal tersebut. Saya ingin bertanya, apakah langkah kerajaan untuk mengubah stigma masyarakat bahawa mereka yang menghidap HIV ini tidak perlulah dan tidak bolehlah dikucilkan, kerana ada yang mengatakan bahawa kalau bersentuhan bersama pasien HIV ini akan terjadi penularan, dan kalau bahkan sebenarnya kalau kita berkongsi bekas makanan sebenarnya tidak menularkan. Apakah langkah kerajaan untuk mengubah stigma tersebut? Terima kasih. Yang berhormat Sungai Petani, sebab itu KKM bermula pada tahun 2022 telah menambah baik modul program Prosta 2.0 dengan izin, dengan menambah komponen stigma dan juga isu jangkitan pada masa kini. Dan dengan komponen stigma ini, sekurang-kurangnya kita dapat mengubah pandangan masyarakat berkenaan tentang jangkitan HIV. Dan juga kita ingin membuat satu perubahan di kalangan pesakit ataupun individu-individu berisiko supaya untuk jujur dan juga menjalankan saringan kepada kendiri dan juga menyertai mana-mana saringan komuniti, dan juga tidak berbohong kepada klinik-klinik dan juga perawat-perawat di mana mereka mendapatkan jangkitan ini melalui contohnya kemalangan, perkongsian sudu ataupun dengan izin kissing ke perubahan cecair, dan dengan cara ini kita akan dapat mengenal pasti untuk mengenalkan apakah bentuk rawatan. Dan juga Majlis AIDS Negara ataupun Malaysian AIDS Council turut mempunyai banyak program-program, dan juga saya memohon agar program-program ini tidaklah hanya diletak kepada KKM tetapi dengan kerjasama antara semua kementerian, rentas kementerian, KBS, KPM, dan juga mungkin Kementerian Sumber Manusia dan juga kementerian-kementerian yang lain. Itu saja Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih. Soalan selanjutnya Tuan